tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang diperkatakan tadi, kita berada di War Museum. Tempat ini telah dibuka sebagai museum pada tahun 2002 di atas usaha seorang sejarawan tempatan iaitu Encik Johari Syafi'i. Semua tinggalan-tinggalan sejarah yang ditinggalkan pada zaman pendudukan tentera British dan juga tentera Jepun telah dipelihara sebagai fakta sejarah untuk menjadi tontonan generasi baru pada hari ini. Dikatakan salah satu tempat yang paling berhantu di Asia Tenggara. Hingga telah diabadikan di dalam satu siri terbitan National Geographic. I wouldn't go in there. Di belakang aku ni adalah satu replika meriam ya yang digunakan pada zaman Perang Dunia Kedua ya. Kedua-dua meriam asal telah pun diletupkan pada ketika itu untuk mengelakkan ia diambil alih oleh tentera Jepun. Asalnya kubu ini adalah dibina oleh tentera British ya, tapi selepas itu, selepas penaklukan tentera Jepun di tanah Melayu, dia telah diambil alih oleh tentera Jepun dan disitulah bermulanya bermacam-macam cerita menarik tentang tempat ini. Ini adalah gambaran tuan-tuan dan puan, dua buah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Okey, yang ni terowong asal 9 meter di bawah tanah. Jom kita masuk dalam. Let's go. Masuk jalan terowong ni, kita boleh rasa perubahan kelembapan udara. Oh, gelap. Dan sini ada satu terowong yang gelap gelemat. Gelap gelemat, tak nampak apa benda. Okeylah, tanpa membuang masa, jom kita masuk. Let's go. Oh, gelap betul dalam ni. Sesak napas, senak dada semua dah. Aku mengandaikan aku dah berada 2 minit dalam terowong ni. Tapi memang lama terasa. Udara kat sini pun lain sebab terowong ni masuk jauh ke dalam bukit. Aku harap yang ni penghujung terowong ni. Ini tuan-tuan dan puan adalah sebuah lagi terowong. Kita akan masuk di situ. Jom. Jom. Macam ni ya rasanya keadaan orang zaman dahulu. Wow. Anti-aircraft gun ya, lebih daripada 20 senjata seperti ini yang dibina oleh pihak British. Kapal terbang tentera Jepun menyelamatkan diri daripada jangkauan anti-aircraft machine gun ini. Mereka harus terbang lebih daripada ketinggian 14,000 kaki. Kapal terbang legendary tentera Jepun, Mitsubishi Zero. Dengan melihat kepada keadaan persekitaran dan juga sejarah hitam yang ditinggalkan di Penang War Museum, tidak hairanlah jika kita mendengar banyak kisah-kisah seram dan misteri yang terjadi di tempat ini.
Bangunan yang tuan-tuan dan puan dapat lihat di belakang ini yang telah pun ditumbuhi pokok. Ya. Satu ketika dahulu adalah merupakan bilik store semasa zaman pendudukan tentera British. Tapi setelah kubu ini diambil alih oleh tentera Jepun, bangunan ini telah dijadikan tempat penyimpanan mayat. Tentera Jepun juga terkenal dengan kekejaman mereka memancung kepala tawanan. Di sini terdapatnya satu tapak yang dipercayai pernah menjadi tapak pemancingan. Dipercayai ini adalah tapak pemancingan kepala, ya, yang dikaitkan dengan pegawai Jepun yang sangat famous, iaitu Officer Suzuki, yang dikatakan memancung kepala tawanan di tapak itu dan menitiskan darah mangsa di dalam botol wine yang diminum. Sejauh mana kebenaran tidak pasti. Mungkin dalam satu lagi bilik galeri yang mengandungi gambar-gambar tentang kekejaman tentera Jepun. Zaman hitam pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu bermula pada tahun 1942 sehingga ke tahun 1945. Walaupun pendudukan mereka hanya setakat 3 tahun, namun kekejaman yang mereka lakukan terhadap jutaan nyawa yang tidak berdosa tidak dapat digambarkan. Sekarang memasuki barek tentera. Barek asal yang dihuni oleh tentera-tentera pada zaman peperangan. Malayan Campaign, Perang Dunia Kedua. The Malayan Campaign adalah siri peperangan antara pihak Berikat dan Pakatan Axis yang terjadi di Malaya. Tentera Jepun telah masuk ke Malaya melalui pantai timur pada 7 Disember 1941. Dilaporkan sekitar 15,027 orang tentera telah kehilangan nyawa semasa Malayan Campaign. 12,772 cedera. Dan juga 130,000 ditangkap sebagai tawanan perang. Namun itu hanyalah setakat yang dilaporkan. Malaya pada ketika itu mulai diduduki oleh tentera Jepun antara tarikh 8 Disember 1941 sehinggalah penyerahan kalah tentera Jepun kepada pihak Berikat pada 1945. Yang belakang ni tuan-tuan dan puan penjara. Penjara tuan-tuan dan puan. Penjara semasa zaman perang dahulu. Tak dapat nak digambarkan terseksanya tawanan yang ditahan di penjara ni. Di barek penempatan askar Melayu satu ketika dahulu. Barek-barek tentera diasingkan mengikut kewarganegaraan, iaitu barek untuk tentera British, barek untuk tentera Melayu dan juga barek untuk tentera Sikh. Pada zaman tentera Jepun lah ada bilik yang dihaskan untuk mereka menyimpan wanita-wanita yang diculik sebagai pemuas nafsu. Saya satu ketika dahulu tentera-tentera Jepun telah menangkap anak-anak gadis dan wanita-wanita tempatan dan disimpan di bilik-bilik seperti ini sebagai hamba seks. Ya, ada juga cerita yang mengatakan salah satu wanita yang menjadi mangsa hamba seks tersebut adalah seorang nenek yang berusia 70-an pada ketika itu, dan tak dapat digambarkan ya berapa banyak wanita yang telah menjadi mangsa, ya, wanita dan anak-anak gadis yang telah menjadi mangsa kekejaman perang satu ketika dahulu. Peperangan kawan-kawan adalah satu perkara yang sangat buruk dan tidak diingini oleh mana-mana satu manusia pun yang normal dan memiliki akal fikiran yang waras. Namun ianya tetap terjadi. Apa yang telah dilalui oleh atuk nenek moyang kita dahulu, kita generasi baru, kita mengambil iktibar. Here, this is your motherland, Malaysia. If you're born here, berjuang untuk mendapatkan keamanan dan hidup yang lebih sempurna.
bersatu padulah kita untuk memelihara kedamaian, keamanan dan keharmonian yang kita nikmati hari ini. Tidak ada prasangka buruk sesama sendiri. We are doing well now and we will do better in the future. Love you all, fellow Malaysians.